Mohon komen suara 1 2 3, testing 1 2 3 insya-Allah. Untuk Masjid Batu 14 Puchong insya-Allah. Mohon komen insya-Allah. Mohon komen suara Batu 14 Puchong insya-Allah. Mohon share juga ya insya-Allah untuk grup-grup kita. Saya start share untuk grup WhatsApp insya-Allah. InsyaAllah saya dah share dah kat WhatsApp. Mohon cek. InsyaAllah Batu 14 ya, Masjid Batu 14. Mohon share di grup WhatsApp dan di Facebook insyaAllah. Okey, insyaAllah. Mohon komen suara insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasul mu'minin. Allahumma ghanina bihalalin harami wal mansi wa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif fa anta hamala dunya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqallah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk ditujukan kepada Masjid Batu 14 Kampung Baru Puchong, insya-Allah. Ya, Masjid Batu 14. Mudah-mudahan dapat share dengan grup, ya, kuliahnya sebentar untuk menunggu waktu berbuka puasa selepas asar. Mudah-mudahan pengisian petang ni dapat kita hebatkan lagi, kita raikan lagi Ramadan yang dah masuk suasana nuzul Quran, ya. Malam tadi dah masuk malam nuzul Quran, maksudnya turunnya Quran anugerah pada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Tu hebatnya bulan Ramadan, adanya Al-Quran, anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung kitab kita yang biasa kita buat waktu maghrib di Batu 14, Masjid Qaryah Batu 14 Puchong, Masjid Jamik, insyaAllah. Kita tengok, sambung kalau saya muka surat 53. Kalau ada kitab, muka surat 53. Mungkin banyak tinggal di masjid kitab, tak apa, saya catatkan di sini. Anggaran muka surat 53, bab kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Ya. Artinya kiamat ni, kiamat ada dua, satu kiamat kecil, satu lagi kiamat besar. Kiamat kecil ialah kiamat kita, iaitu kematian kita. Kiamat besar, tu yang besar, belaganya planet, meletupnya macam-macam dunia ni, hancurnya dunia. Kita tengok Umar bin Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum tu kita mulakan dengan surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan pada tuan guru kita, Datuk Ismail Kamus. Al-Fatihah, insyaAllah. Mohon. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah, buka surat 53. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika masuk ke masjid berjumpa dengan Ka'bul Akhbar sedang memberi nasihat pada orang-orang, maka Umar berkata kepadanya, berilah kami nasihat dan cerita-cerita yang dapat takut kepada, yang menambah takut kepada Allah. Maka Ka'bul Akhbar berkata, sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah berdiri tegak, tidak pernah membongkokkan punggung mereka, dan yang lain tetap sujud, tidak pernah mengangkat kepalanya, sehingga ditiupkan sangkakala dan mereka bertasbih, Subhanakallahumma wa bihamdika ma abadnaka haqqa ibadatika wa haqqa ma yanbaghi laka an tu'bada. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, kami tidak dapat beribadah kepadamu sepenuh ibadah yang layak kepadamu, yang layak bagimu untuk disembah. Itu malaikat, ya, diceritakan kepada sahabat pada Umar Ka'bul Akhbar. Ada setengah malaikat yang Allah jadikan memang untuk sujud daripada awal sampai kiamat besok. Ada setengah yang berdiri qiyam, ada setengah yang rukuk. Ya, bila kiamatnya dia akan berdoa dengan Allah Ta'ala. Dia masih lagi mengaku tak cukupnya ibadahnya, dia masih terasa kekurangan lagi bab ibadahnya. Itu bimbang dan malaikat. Kita macam mana? Ya, kita berenungkan kita ni macam mana ibadah kita, cukup tak cukup? Hari ni dah masuk 18 Ramadan. Banyak mana ibadah kita dengan Allah Ta'ala? Peratus kita dengan Allah Ta'ala, peratus kita dengan Rasulullah SAW, peratus kita dengan kitab Allah Ta'ala. Berapa banyak ibadah kita dah buat selama 18 Ramadan ni?
Ya, kadang-kadang kita nak solat tasbih pun tak terdaya. Pasal apa? Lama sangat sujud, lama sangat rukuk, lama sangat berdiri, lama sangat duduk iktidal. Tu. Malaikat tak berhenti sujud sampai kesudah sujud. Rukuk sampai kesudah rukuk, sampai kiamat masih lagi rukuk. Ni beza kita dengan malaikat. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, neraka jahanam akan diperdekat pada hari kiamat lalu bergemuruh. Dan bila dekat ia bergemuruh dengan satu suara. Dan di saat itu tidak ada seorang nabi atau orang mati syahid, melainkan ia bertekuk lutut jatuh. Maka tiap nabi mati syahid atau siddiq hanya berdoa, Ya Allah, saya tidak minta kecuali keselamatan diriku, sehingga Nabi Ibrahim lupa pada Nabi Ismail dan Ishak, sambil berkata, Ya Tuhan, aku Khalilullah Ibrahim. Dan pada saat itu, andaikan engkau, wahai putera Khattab, mempunyai seperti amal 70 Nabi, nescaya engkau mengira bahawa dirimu tidak akan selamat. Maka menangislah semua yang hadir. Nampak? Hebatnya besok hari kiamat. Ya, waktu diperdekatkan pada hari kiamat itu, bergemuruh ketakutan kita. Ya, tidak, ya, sebab bila dah terdekat dengan bergemuruh, orang ramai yang mati syahid, ya, tidak ada orang nabi di saat itu, tidak ada seorang nabi atau orang yang mati syahid melainkan ia bertekuk lutut, kecuali yang mati syahid ataupun bab nabi-nabi. Yang lain bertekuk lutut, apa dia? Berdiri dengan lutut, bukan berdiri dengan kaki. Ketakutan yang amat sangat, ya, bimbang yang amat sangat. Akhirnya berdiri dengan lutut, gemuruh, meraung, merintih. Tu punya level ketakutan kita, sampai kita berdiri atas lutut. Diceritakan, ya, hebatnya. Maka tiap nabi mati syahid atau siddiq hanya berdoa, Ya Allah, saya tidak minta kecuali keselamatan diriku, sehingga Nabi Ibrahim lupa Nabi Ismail, Nabi Ishak. Sampai level tu. Nabi pun tinggalkan anak dia. Nabi Ibrahim lupakan anak dia, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kemudian niscaya bahawa dibagi amaran pada Umar Khattab, wahai putera Khattab, bunyi seperti, walaupun kita ni ada amal 7, ya, amalan 70 Nabi, ya, 70 Nabi, level 70 Nabi, 70 kali ganda bab Nabi kita punya amalan, ya, nescaya engkau mengira bahawa diri tidak akan selamat, walaupun ada amalan sebanyak 70 Nabi. Kita ni amalan level mana, tuan-tuan? Cuba renung. Ni Ramadan pun dah nak habis dah, tinggal lagi 10 hari yang akhir. Ni dah 18, tambah lagi 2 hari, habis dah pertengahan. Cuba renung. Diceritakan 70 level Nabi, amalan Nabi. Maka menangis semua orang yang hadir bila Ka'ab ni cerita. Ketika Umar melihat keadaan itu, lalu Umar berkata, Hai Ka'ab, berikan kepada kami khabar yang menggembirakan. Maka berkata Ka'ab, sesungguhnya bagi Allah ada 313 syariah. Tidak seorang yang menghadap kepada Allah dengan salah satu syariah itu, asal disertai dengan kalimat La ilaha illallah, melainkan kamu tahu besarnya rahmat Allah, nescaya kamu malas beramal. Tu, ya, hebatnya gembira, berita gembira yang hebatnya bila umat Islam ada standby dia punya kalimat yang hebat daripada salah satu syariah tu, iaitu La ilaha illallah. Sebab tu jangan tinggal zikir tu. Kita kadang-kadang tunggu tahlil nak buka puasa baru zikir La ilaha illallah. Pasal apa? Nak tahlil sebelum buka puasa. Waktu yang lain kadang susah. Tunggu ada orang mati baru La ilaha illallah tahlil.
Itu pun tengok juga lauk, tengok juga makanan. Cantik makanan, sedap makanan, kambing pusing, kambing mandi, bau, baca 100, 200, 300. Kalau lauk biasa je 3/3 je. Ujian buat kita. Hebatnya kalimat la ilaha illallah. Tu akan jadi perisai kita besok. Bila kita tahu kelebihan itu, rahmat Allah nyesaya kamu tak jadi malas beramal, apalagi dalam bulan Ramadan. Dipesankan oleh Ka'ab, apa dia kata? Hai saudara, bersiap-siaplah menghadapi hari kiamat. Siap-siapkan diri pada hari kiamat itu dengan amal yang soleh. Ni sama dengan Tuan Guru kata, siap kita dengan amal soleh. Tak ada benda lain nak bawa. Tak ada benda yang nak dibawa, ialah benda-benda yang lain. Jauhilah maksiat, sebab tidak lama engkau akan menghadapi hari kiamat, menyesal terhadap masa hidupmu yang terbuang sia-sia. Tu diperintahkan kita, dipesankan kita, jauh buatlah maksiat. Jauh buat maksiat, berhentilah. Kalau dah berumur tu berhentilah buat maksiat. Apalagi kita nak tunggu, apalagi yang sonok dah capai umur 40 tahun. Kita kadang-kadang terlupa 40 tahun tu diikut cakap orang putih, lives began 40. Silap besar. Kata orang Arab, bila umur dah capai 20 tu, umur orang lelaki perempuan dah umur 20, itu yang dipanggil mayat-mayat yang sedang berjalan-jalan. Orang Arab punya cerita. Umur 20 tu dia panggil mayat. Kalau dah 50, 60, mayat ke apa tuan-tuan? Cuba ni. Tu pepatah Arab lah. Ni kita dah lebih pada 50, 60, 70. Kalau cek di masjid, itulah level dia. Tengok, dipesankan kita jangan buat maksiat, bersiap-siaplah kita pada hari kiamat. Jauhilah maksiat, sebab tidak lama engkau akan hadapi hari kiamat. Kemudian menyesal terhadap masa hidupmu yang terbuang sia-sia. Allah bagi umur, Allah bagi masa, Allah bagi badan sihat. Janganlah terlepas dengan bab sia-sia. Ada tak umur? Ada. Ni sampai sekarang hidup lagi. Dah masuk level 4, 5 ke 4 PKP. Dah 3 bulan. Dah 2 bulan lebih lah kita berkurung. Masih lagi hidup. Sebab tu jangan dibiarkan terbuang masa tersebut. Jangan sampai terbuang masa. Tambah kadang-kadang tergadai masa. Bila dah tengok umur, habis lah. Ni Ramadan sekejap je, 18 hari dah. Nampak? Sekejap je masa laju. Tengok nanti yang level 10 yang akhir, lagi hebat masa dia. Dan jauhi maksiat pada hari kiamat, akan nyesal. Kemudian ketahuilah bahawa bila engkau mati bererti telah tiba hari kiamatmu. Sebagaimana kata Al-Mughirah Syu'bah, Al-Mughirah Syu'bah, kamu menanti hari kiamat padahal kiamatmu ialah saat kematianmu. Kamu menantikan hari kiamat padahal kiamatmu ialah saat kematianmu. Al-Mughirah infokan kita, ketahuilah bahawa bila engkau mati berarti telah tiba kiamatmu. Bila mati tu bukan kiamat besar, kiamat kecil. Itulah kiamat kita. Bukan kiamat orang lain, kiamat kita. Bukan kiamat besar, kiamat kecil itulah kiamat kita. Kata Al-Mughirah, kamu menantikan hari kiamat padahal kiamatmu ialah saat kematianmu. Tu pesan kita, matinya kita itulah kiamat kita. Jangan kata nak tunggu matahari jatuh, nak tunggu matahari terbit sebelah barat. Matinya kita itulah kiamat kita. Alqamah bin Qais ketika hadir jenazah, lalu ia berdiri di atas kubur dan berkata, adapun hamba ini maka telah tiba kiamatnya, sebab
Seorang bila mati maka melihat segala persoalan hari kiamat, iaitu syurga, ya, iaitu syurga dan neraka. Alqamah bin Qais ketika hadir jenazah, lalu ia berdiri di atas kubur dan berkata, adapun hamba ini maka telah tiba kiamatnya, sebab seorang bila mati telah maka melihat segala persoalan dari hari kiamat, iaitu syurga dan neraka dan malaikat, dan tidak dapat berbuat suatu amal, maka ia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat, dan ia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaannya di saat matinya. Maka sungguh untung siapa yang penghabisan awalnya amalnya kebaikan. Tu, ya. Bila mati saja dia nampak bab hari kiamatnya, ya. Hanya kena renung bab hari kiamatnya. Mati je kita, baru kita tahu adanya syurga, adanya neraka. Malaikat tidak dapat berbuat suatu amal, maka ia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat. Bila dia bangkit pada hari kiamat menurut keadaannya di saat matinya, maka sungguh untung siapa penghabisan amalnya. Hujung tu kalau boleh minta pada Allah Ta'ala, Allahumma timna bi husni khatimah wala tahtimala nabi su'il khatimah. Hujung hidup kita mohon pada Allah Ta'ala, jangan kita terbiar bertenang saja. Tu, bak kata Tok Adam, jangan kita ni hidup dunia ni jangan bertenang sangat. Kata pesanan Tok Adam pada putera-puteranya, salah satu 5 pesanan dia dipesankan Tok Adam, jangan bertenang sangat dalam dunia ni. Maksudnya dulu Tok Adam bertenang dalam syurga, bertenang sangat, sampai Allah larang tu pun dia buat juga bertenang sangat. Ni kita di rumah, di taman, di kampung kita, jangan bertenang sangat, ya, selesa sangat kita. Akhirnya terlampau selesa, tu lawan balik Allah Ta'ala, maksiat, seronok pula, jadi lara, seronok juga bab keselesaan kita. Hujung hidup kita. Abu Bakar Al-Wasiti berkata, keuntungan yang besar itu dalam 3: hidup, mati dan kiamat. Ada 3 benda keuntungan besar. Yang pertama, hidup. Adapun keuntungan hidup iaitu bila digunakan dalam taat kepada Allah. Keuntungan mati bila ia mati dalam kiamat syahadah, ya. Bila mati dalam keadaan kiamat syahadat, la ilaha illallah. Dan keuntungan hari kiamat bila bangkit dari kubur disambut dengan berita bahawa syurga tersedia untuknya. Itu 3 benda. 3 benda keuntungan besar, ya, yang kita perlu dapatkan. Pertama, waktu dia hidup. Untung dia apa? Waktu dia hidup taat kepada Allah. Itu hebat. Waktu dia hidup tu dia taat pada Allah Ta'ala. Tak kira apa jadi, dia tetap akan takut dengan Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang disergah, kadang-kadang kita dicegah, bimbang kita dengan pencegahan makhluk. Kita tak dibimbangkan dengan ancaman Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang kita tersilap langkah kita, tak beruntung kita. Pasal apa? Bergantung dengan makhluk, walhal kita sepatutnya bergantung dengan Allah Ta'ala. Tolong kita ingat-ingatkan, ini bergantung dengan Allah Ta'ala. Sebab tu hidup, untungnya kita taat pada Allah Ta'ala. Sebab tu jangan taat pada yang lain, ya. Taat Allah, taat Rasulullah SAW. Itu semua. Yang kedua, keuntungan yang kedua, bila mati ia dalam kiamat la ilaha illallah, dalam syahadah, dan lagi dia bersyahadah, masih balik lagi mengaku tiada lain Tuhan disembah melainkan Allah. Kena renung kita, masih lagi boleh sebut la ilaha illallah. Keuntungan
hari kiamat. Bila besok hari kiamat disambut dengan berita dia bakal ahli syurga. Allah, tuan. Itu kena renung. Ni kena renung kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Cuba renung orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala bila mati tu. Bukan di syurga dah, tunggu dah. Di dunia ni Allah tunjukkan tanda-tanda ahli syurga. Wangi kubur dia, wangi tempat liang lahat dia, senang nak mandikan dia. Wajah jenazah tu hebat. Wajah jenazah tu cantik, bersih, tiada benda-benda yang pelik-pelik. Itu tanda ahli syurga. Nampak? Mati pula, mati dalam bulan yang baik. Bulan Ramadan boleh meninggal. Kena pula malam Jumaat. Hari Jumaat pula ke malam hari Jumaat meninggal. Tu tanda yang hebat. Peluh dahi dia. Dahi tu, jenazah tu berpeluh. Malam Jumaat, bulan Ramadan. Cuba renung tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Tu tanda-tanda yang Allah tunjukkan. Okey, Yahya itu ahli, tanda ahli syurga. Kena ingat tu, keuntungan 3. Pertama, keuntungan waktu hidup, itu taat Allah, taat Rasulullah. Yang kedua, keuntungan mati, bila mati sebut dengan la ilaha illallah. Yang ketiga, masuk bab kiamat besok, dicalonkan ke dalam syurga, diberitakan khabar dia daripada syurga. Yahya bin Mu'az Ar-Razi ketika dibacakan di majlis ayat yang berbunyi yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari kiamat itu kami akan menghantar orang yang takwa menghadap kepada Ar-Rahman, yakni Allah, berkenderaan. Sedang orang-orang yang derhaka kami giring ke neraka Jahannam, berjalan kaki dan berasa haus. Surah Maryam ayat 85. Surah Maryam ayat 85 hingga 86. Tu kena renung kita. Kita tengok. Surah Maryam ayat 85. Apa dia kata? Pada hari kiamat kami akan hantar orang yang takwa menghadap kepada Ar-Rahman. Besok hari kiamat, diantar kita orang yang takwa. Takwa ni yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Waktu bila? Waktu di dalam dunia, waktu di alam ni, alam syahadah, waktu dia hidup. Takwa, takut dia. Bukan bab Ramadan dia, semua sekali. Habis Ramadan masih tetap dengan bab takwa dia. Tawaduk, qaf qanaah, qaf qanaah, waw wara, ya yakin balasan Allah Ta'ala. Takut, tunduk dia, tawaduk dia, bimbang, malu dia dengan Allah Ta'ala. Dah 18 Ramadan masih lagi tak banyak lagi dengan Allah Ta'ala. Malu, dia malu, bukan orang lain, dengan Allah Ta'ala. Malu dia amat sangat. Allah bagi dah sampai hidup 18 hari Ramadan, dia malu dengan Allah Ta'ala. Banyak benda lagi tak buat, kurang lagi pahala, dia bimbang sangat. Tapi cantiknya sangka baik dengan Allah Ta'ala. Lepas tu lepas buka puasa, jadi kita ni dipesankan waktu berbuka nak kena zikir. Saya share dengan tuan-tuan, waktu tuan guru ni hidup pernah di-sharekan kita, dipesan kami waktu nak kita, waktu dia hidup, tuan guru Datuk Ismail Kamus, sebelum buka puasa tu berdoa lah. Antara yang dia share kan ni, kita ni berzikir, berzikir untuk menghadap bulan, menghadap buka puasa. Apa dia kata? Antara zikir ya,
disuruh amalkan sepanjang bulan Ramadan. Antaranya sebelum buka puasa kita zikir ya azim ya azim ya azim, ighfir li dzambal azim. Itu ya azim ya azim azim, minta kepada Allah, Allah yang maha besar, Allah yang besar. Dan ada lagi minimumnya dia zikir, sebutlah sebelum buka puasa tu Allahu Akbar 10 kali. Kemudian alhamdulillah 10 kali. Kemudian subhanallah bihamdihi 10 kali. Kemudian subhanal malikil quddus 10 kali. Kemudian astaghfirullahalazim 10 kali. Kemudian subhanallah bihamdihi 10 kali. 10 kali. Kemudian 10 kali tahlil la ilaha illallah 10 kali. Tak banyak, 10 kali. Tapi caranya kita tarik satu nafas, la ilaha illallah, tarik lagi nafas 10 kali. Bukan tahlil macam nak tahlil orang mati, bukan. Ni tahlil simple tapi ada bab kesedaran, nak perbarui iman. 10 kali. Kemudian doa pada Allah Ta'ala sebelum buka puasa tu, doa, kunci doa, a'udzubillahi min dikki dunya wa dikki yaumil qiyamah. Bahasa Melayu dia, ya Allah, jauhkan kami daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Kunci doa. Ni zikir ni kita baca waktu malam qiyamul lail pun kita baca, sebelum tahajud. Ini waktu sebelum buka puasa pun kita baca. Selain pada zikir-zikir lain, ni tambah tuan guru kita share pagi. Kita share petang ni amalan sebelum berbuka puasa. Apa dia? Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, subhanallah bihamdihi 10 kali, subhanal malikil quddus 10 kali, subhanallah bihamdihi 10 kali, astaghfirullahalazim 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Kemudian a'udzubillahi min dikki dunya wa dikki yaumil qiyamah 10 kali. Minta, ya Allah, jauhkan kami pada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Minta Allah 10 kali sebelum buka puasa. Jangan kita nak melelong dengan makanan kita, minuman kita. Kurma dengan air kosong saja dulu. Itu lagi lah kita pergi ke sembahyang maghrib. Jangan tangguh masa, tuan. Kita kadang-kadang tergadai waktu maghrib kita. Banyak cari pahala waktu puasa, tiba-tiba waktu maghrib kita burnkan keberkatan maghrib kita. Hancur sembahyang maghrib. Padahal maghrib tu sebentar saja, 20 minit saja. Maksimum pun 20 minit. Ini kena renung. Kita kadang-kadang tergadai pasal apa? Nak makan yang amat sangat. Rugi sembahyang fardu kita gadaikan, bukan rugi dosa pula tu. Ni cari jalan untuk sembahyang cepat, untuk sembahyang maghrib. Tu antara buka puasa. Satu lagi pesanan tuan guru, waktu berbuka tu dah makan kurma dan air, baru kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu sampai habis. Itu cara sebenarnya. Kadang-kadang kita tak renung makna baca doa buka puasa. Cuba renung makna bacaan buka puasa tu. Tuan guru kata, maksudnya rezeki yang telah aku telan. Lepas berbuka baru kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu sampai habis. Sebelum tu bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tu je. Pasal apa? Kena tahu bab tu. Habis bab buka puasa tadi. Sambung balik. Ni kita orang yang takwa, yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, akan dihadapkan dengan Ar-Rahman, iaitu Allah yang Maha Pemurah, dengan berkenderaan. Allah, tuan, hebatnya ahli syurga. Sedang orang-orang yang maksiat ataupun orang yang derhaka, orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala digiring oleh malaikat. Giring ni apa? Diheret
Tahu dia heret? Diikat dengan rantai besi, diheret, tak tahu atas batu ke atas rumput ke atas kerikil, tak tahu macam mana. Ni digiring, diheret, bukan atas kenderaan, digiring atas jalan tu, digiring, ditarik. Aduh. Pak, bayangkan beza orang yang takut dengan Allah Ta'ala dengan orang yang maksiat dengan Allah Ta'ala. Digiring ke jannah, bukan ke surga, ke neraka jahanam, berjalan kaki dan berasa haus. Allah. Pasal apa dia haus? Pasal apa dia tak nak puasa? Ramadan pun tak nak puasa, hari Senin Khamis pun tak nak puasa. Sebab tu orang yang berpuasa pahala dia hebat. Allah saja yang tahu. Puasa Senin Khamis itu salah satu perisai kita dalam kiamat besok. Ya. Orang lain haus, kita tidak haus. Pasal apa? Kita dah haus waktu di dunia. Tu salah satu air bekal kita nak minum besok hari kiamat, yang tak ada mineral, yang tak ada R&R, yang tak ada apa, ialah puasa kita. Apalagi puasa bulan Ramadan. Sebab tu jangan main-main dengan buat puasa. Hebatnya kesempurnaan puasa tu ialah hebatnya Allah terima puasa kita. Lalu ia berkata, ini tu saya tadi tu surah Maryam 85-86. Lalu ia berkata, tenang-tenanglah hai manusia, kamu kelak akan dihadapkan kepada Allah beramai-ramai, yang menghadap kepada Allah satu persatu, dan akan disoal semua amalmu secara terperinci, kalimat demi kalimat. Sedang para wali dihantar menghadap pada Allah berkenderaan, dan semua akan terjadi bila bumi telah dilenyapkan. Tiba Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan dihidangkan jahanam sebagai ancamannya. Saudara-saudaraku, berhati-hati kamu dari kengerian sehari yang perkiraannya sama dengan 50,000 tahun. Sehari di sana sama juga dengan 50,000 tahun. Hari yang menggetarkan, hari duka cita dan menyesal. Itu hari yang paling hebat, paling sedih. Tak sama dengan hari ini PKP-B bersyarat. Ini tak boleh, ini bukan sedih, ini cukup makan semua cukup. Dikurung kita ni tak bergerak pun, tapi boleh beli nasi, boleh beli lauk, boleh beli sayur, boleh beli makanan. Boleh ada kipas lagi, boleh duduk atas kapet lagi, atas tile lagi, selesa kita. Kalau nak keluar pun siap bertopeng lagi. Pak, tu hebatnya kita di dunia sekarang. Tapi besok di sana, hari yang menduka citakan, paling hebat, hari kita menyesal. Pasal apa menyesal? Waktu dunia tak nak buat apa-apa, bertenang, rehat, seronok, selesa dengan TV, dengan handphone, dengan internet, dengan games dan macam-macam. Tu selesa, tak ada fikir apa, tenang. Tapi besok di sana baru sesal tak sudah. Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak berzikir? Kenapa tak solat sunat? Kenapa tak berjemaah dan macam-macam lagi. Ni ya, tu menyesal tak sudah. Itulah hari yang besar, hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Siapa dia Rabbul Alamin? Allah Ta'ala, pentadbir alam semesta ni. Semua pentadbir. Hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap Rabbul Alamin, hari perhitungan dan pertimbangan dan pertanyaan. Ya, akan disoal besok. Sini boleh lepas, dunia boleh lepas, SPRM tak boleh cukup, dia boleh lepas, BPR tak boleh cukup, bertukar-tukar daripada BPR pergi ke SPRM. Sekarang jadi Badan Pencegah Rasuah. Lepas tak ada bukti. Ya. Saya teringat satu tuan guru cerita. Sebelum meninggal, tuan guru tu cerita, orang nak berubat dengan dia ni, macam-macam perubatan dia tu cuba, tak tenang juga penyakit dia, penyakit susah hati.
Akhirnya tuan guru ni gali rahsia perangai dia sebelum ni. Akhirnya dia ceritakan juga dia pernah membunuh satu nyawa pasal cemburu kan, pasal ma'ul. Tapi tak ada bukti yang dia melakukan pembunuhan tu. Akhirnya terlepas, selamat dia. Tapi bila dah berumur dia, semenjak pada itu dia tak tenang hidup dia, tak selesa, susah nak tidur, susah nak makan, macam-macam. Tu cerita. Bunuh manusia pun tak boleh tidur, tak boleh hidup walaupun kaya raya. Ini cerita sejarah, tuan guru cerita. Ni tu belum masuk hari kiamat, dihitung besok, dihitung, bukan dihitung, dikira, diaudit dan macam-macam, ditimbang lagi dan ditanya pula macam-macam pertanyaan. Hari kegoncangan yang pasti menakutkan, yang menakutkan, hari kebangkitan, hari di mana manusia akan melihat apa yang telah dilakukannya. Takut. Ni sekarang pun takut juga kita. PKP berkurung pun masih lagi takut. Nak salam orang pun takut. Langsung tak boleh salam. Jadi orang Jepun dah main angguk-angguk sekarang ni. Nampak? Allah cuba dengan virus. Tu tak boleh salam. Dah takut. Tu baru corona aja. Bayangkan besok di hari kebangkitan kita. Hari kebangkitan, hari di mana manusia akan melihat apa yang dilakukannya. Allah tunjukkan video kita, Allah tunjukkan perangai kita yang kita sorok dulu, sembunyi, maksiat yang kita buat sorang-sorang, waktu kita duduk sorang-sorang, seronok buat maksiat, duduk luar jadi alim pula. Allah, tuan-tuan, Allah tunjuk besok. Akhirnya semua orang tahu, oh macam ni perangai dia. Tu Allah kan. Hari di mana semua manusia dalam berbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya. Hari di mana wajah manusia putih berseri-seri. Yang takut dengan Allah Ta'ala berseri-seri. Kemudian yang lainnya berwajah hitam. Yang lainnya berwajah hitam. Hari di mana seorang tidak dapat menolong kepada lainnya dan tidak berguna segala tipu daya. Dan hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikit pun. Kemudian demikian pula anak juga tidak dapat membantu ayahnya sedikit. Anak kandung, ayah kandung, isteri, ibu kandung, pasal apa? Dua-dua, tiga-tiga tu ada pahala yang cukup-cukup makan aja. Seorang tu tak boleh buat pergi ke syurga. Memang tinggal satu pahalanya, dia minta pada anak, anak kata sorry, dia pun cukup-cukup. Ni berlaku, ni akan berlaku nanti. Tak kira anak kandung, isteri yang dicintai pun sama juga. Pasal apa? Masa di akhirat besok kita akan buat perangai nafsi. Hal engkau, hal aku. Tu. Dunia tak boleh. Dunia kena ambil tahu sesama kita. Hari di mana bahayanya bertebaran meluas. Hari di mana tidak diterima uzur orang-orang zalim. Uzur macam mana sakit pun tetap akan dibalun juga besok. Pasal apa? Zalim dia kat dunia akan dibalas juga zalim besok di sana. Dan tetap mereka mendapat kutukan ataupun laknat serta seksa yang keji. Dilaknat oleh Allah Ta'ala dan diseksa yang keji. Pada hari di mana tiap manusia harus mempertahankan dirinya sendiri. No lawyer, no peguam apa semua. Dia sendiri yang akan mempertahankan diri. Pada hari di mana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang disusuinya. Bahkan tiap ibu yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Orang-orang melihat bagaikan orang mabuk, tetapi tidak mabuk kerana minum khamar ataupun arak, hanya kerana ngerinya siksa Allah yang sangat keras. Hebatnya hari kiamat, mengguncangnya bumi.
Muqatti bin Sulaiman berkata, makhluk akan berdiri menanti pada hari kiamat selama 100 tahun, tenggelam dalam peluhnya sendiri. 100 tahun dalam kegelapan mereka kelam kabut. Sedang 100 tahun lagi sibuk bagaikan gelombang mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Allah. Bukan 1 tahun, 100 tahun sana. Kalau 100 tahun sana, berapa puluh tahun di sini tu. Tadi dia kata 1 hari sana, 50,000 tahun di sana. Allah, tu kena renung kita. Itu. Sesungguhnya hari kiamat itu sekira 5,000 tahun. Tetapi bagi orang mukmin yang ikhlas bagaikan sesaat. Orang mukmin yang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala, sayang Allah, patuh betul, takwa betul dengan Allah Ta'ala, ia bagaikan sesaat, walaupun dikata 5,000 tahun. Kerana itu, wahai orang yang sihat akal, hendaklah sabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah untuk memudahkan bagimu segala kesukaran-kesukaran hari kiamat. Ni pesankan kita, wahai orang yang sihat akal, akal yang sihat ni. Sihatlah kita, sihat, boleh fikir macam-macam, nak fikir lauk apa, nak fikir makan apa, kan sihat akal. Dipesankan kita, orang mukmin yang sihat akal, yang ikhlas, hendaklah kita sabar terhadap penderitaan dunia. Ni dunia bagi cubaan yang kita kena bab sabar. Susah ke senang ke, itu sebenarnya cubaan Allah test kita. Allah cuba kita. Itu wahai orang yang sihat akal, sabar dengan penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah. Nak laksanakan taat kepada Allah Ta'ala memang hebat cubaan dia. Contoh, nak laksanakan hukum Islam, hukum daripada kitab Allah Ta'ala, menunjukkan kita ni taat, menunjukkan kita takwa Allah Ta'ala, itu pun dicuba dengan hebat oleh Allah Ta'ala. Macam-macam makhluk nak menghalang bab hukum Islam. Bukan zaman kita, tuan-tuan, zaman Rasulullah lagi. Bayangkan Nabi dulu punya susah payah nak menangkan Islam daripada Quraisy yang kafir tu, totally pure kafir, duduk dengan berhala dan macam-macam maksiat, yang bunuh anak perempuan, macam-macam jahil dia buat. Nabi dakwah tu nak bertukar kepada yang hebat, jadi Umar Al-Khattab, jadi Abu Bakar, jadi macam-macam hebatnya Islam tu. Sampailah sekarang kita pula jadi orang Islam. Agak-agak senang ke susah Nabi buat, tuan-tuan. Nabi dicuba tu. Tu hebatnya cubaan pada Nabi dan Rasul. Tu cuba renung, bayangkan bila Nabi dah cari jalan untuk menangkan Islam, kenapa kita tak nak mempertahankan Islam? Cuba renungkan, ni bulan Ramadan, Allah bagi bantuan, Allah bagi bukaan syurga, Allah bagi peluang kita berfikir, Allah bagi cuba dengan virus ni macam-macam. Cuba kita fikir, nak balik atau tidak kepada Islam, ataupun nak biarkan Islam tu macam tu saja. Ini bukan cakap bangsa, ini cakap bab Islam, yang kita memang dah originally penduduk Islam. Ini kena renung kita, cari jalan untuk menangkan Islam. Baliklah pada Islam, baliklah pada Quran, baliklah pada Rasulullah SAW. Sebab tu Islam tak boleh dimain-mainkan. Islam tu tak boleh ikut zaman, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Islam tu wajib diikut oleh zaman. Zaman tu wajib ikut Islam, bukan kita, bukan Islam tu ikut, kena follow pula zaman. Tak, silapan besar. Zaman wajib ikut Islam. Haram tetap haram, halal tetap halal, hak tetap yang hak. Tak boleh 50-50. Sebab kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, apa dia kata? Jangan jadi burung unta. Tu silap saya, orang tulis, saya pun catat kan.
Apa dia kata? Jangan jadi burung unta. Burung unta, burung pun tidak, unta pun tidak. Perangai dia suka menyorok. Bila kejar musuh, dia menyorok. Tapi yang best dia menyorok tu, menyorok ke mana? Menyorok ke semak. Bukan satu badan dia menyorok, dia menyorok kepala je. Badan besar. Bila dia menyorok, musuh datang, dia menyorok kepala, dia kata orang tak nampak. Maksudnya apa? Bodohnya burung tu. Padahal nampak badan dia, dia sorok kepala je. Maksudnya kita ni jangan buat maksiat dengan Allah Ta'ala. Betul orang tak nampak, tapi Allah tetap nampak. Allah nampak semut hitam kecil warna waktu malam, hujan gelap hitam di atas batu hitam. Allah nampak semut hitam. Kita dah respect lah. Tu antaranya. Ya, tu kalau boleh. Sikit lagi saya nak tambah apa pesanan Tuan Guru, catatan kata-kata hemat Tuan Guru Datuk Ismail Gamus. Barang siapa menanam padi, lalang akan tumbuh. Ini siapa lah? Tanam padi, lalang pun akan tumbuh. Barang siapa menanam lalang, padi takkan tumbuh. Maksudnya apa? Kalau cari akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau cari dunia dulu, akhirat belum tahu dapat, takkan dapat. Maksudnya cari akhirat dulu. Walaupun duduk dalam dunia, akhirat dulu kita cari. Dunia kan follow kita. Kalau sibuk je dengan dunia, akhirat main-main je. Sembahyang mana, zakat macam mana, sedekah macam mana, Allah di mana, zikir macam mana, Quran tinggal macam tu ya. Habis. Tak akan dapat. Dia kena dua-dua. Cari akhirat dulu. Tapi Allah dulu, cari akhirat dulu. Tu ya, tanam padi dulu. Maksudnya tanam padi dulu. Mana ada tanam lalang dulu? Tanam padi dulu baru lalang tumbuh. Mana ada pesawat tanam lalang dulu? Salah pesawat tu. Itu salah satu catatan dia. Kemudian di pesan kita sedia maklum bahawa masa yang diperuntukkan oleh Allah kepada kita ada 3, iaitu semalam, besok dan hari ini. Yang semalam dah tak ada, yang besok belum tahu lagi, yang tentu ada sekarang. Maka kita gunakan masa yang sangat sedikit itu untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala ni. Yang semalam dah habis dah. Ramadan semalam, puasa semalam habis dah. Puasa yang ke-17 habis. Ni tinggal puasa yang ke-18. Ni pun sekejap lagi nak habis. Malam ni malam 19 pun akan habis. Kita ambil yang dekat ni. Cara nak dekat kita diri pada Allah Ta'ala. Tu. Pak, masa tu berjalan. Tik tengok jam. Tadi kita start 5.50, sekarang dah mungkin masuk 6.40. Pak, dah 50 minit lah. Laju tak masa? Laju, tuan. Tu hebatnya masa. Jangan kita lepaskan masa. Jangan kita gadaikan masa. Cukup masa Allah panggil. Yang kita bimbang tak cukup persiapan. Mati tetap mati. Mati tetap. Yang paling penting kata Tuan Guru, persiapan untuk kematian kita. Yang ke-17, Tuan Guru pesan apa? 17, ibadat jangan tunggu masa lapang. Kita yang melapangkan masa untuk ibadat. Ni lagi hebat. Nak beribadat ni jangan tunggu lapang, nantilah tak ada kerja, nantilah nak ada duit baru pergi umrah, nanti ada masa, nanti semua nak nanti kalau tu sampai tumbuh pokok kalau. Maksudnya kita ni jangan kita sampai nak adakan, kena adakan masa, kena lapangkan masa untuk Allah Ta'ala. Kata Tuan Guru Tuan Ibrahim, kita perlu adakan masa untuk Allah Ta'ala. Wajib adakan masa. Bila kita wajibkan adakan masa untuk Allah Ta'ala, besok Allah Ta'ala ada masa untuk kita. Kemudian yang ke-18, dipesan dengan kita, amalkanlah setiap hari solat berserta solat sunat. Solat juga, tapi solat sunat tu teruskan. Jangan kita tinggalkan. Sayang, betul tak berdosa tak solat sunat, tapi betapa ruginya. Tu Tok Guru kata bahasa lama betapa ruginya tak sembahyang sunat fajar, sunat ba'diyah, sunat qabliyah, sunat duha, sunat tasbih, sunat tahajud, macam-macam. Baca Quran
Kalau boleh dipesankan Tuan Guru, pagi Yasin, malam pula Al-Mulk, As-Sajadah dan Al-Waqiah. Tu antara surah-surah. Al-Mulk, Yasin pagi, Al-Mulk waktu malam, Sajadah ataupun Al-Waqiah. Kemudian zikir pun jangan tinggal. Zikir sembahyang. Zikir biasa ni kena buat. Antaranya dipesankan kita kalau boleh satu hari zikir pada Allah Ta'ala 100 kali, tahlil 300 kali, selawat 100 hingga 1000 kali, istighfar 1100 kali. Jangan lepas bab sedekah, apalagi bulan Ramadan ni, jangan lepas peluang tu. Okey. Yang ketiga dipesankan kita, carilah ilmu. Tuntutlah ilmu kerana 3 tujuan. Dipesankan kita suruh cari ilmu, jangan langsung tak ada ilmu. Jangan diberhentikan majlis ilmu. Pasal apa dipesankan kita? Pertama, tujuan cari ilmu menghilangkan kejahilan. Jahil. Kita memang jahil, lagi banyak ilmu yang kita tak tahu. Kita memang dalam kejahilan. Pasal apa? Matinya ulama ni, matinya Tuan Guru Ismail Kamus. Banyak tak ilmu dia banyak, tapi kita tak dapat, habis. Saya tanya orang Puchong, berapa kali datang masjid Ismail Kamus di Masjid Batu 14? Pernah tak dapat? Ya. Tu. Saya tahu dia datang selalu di Taibah, surah Taibah. Tu syukurlah. Berapa kali kita boleh hadir dengan Tuan Guru? Sayang tuan-tuan, tu bala sebenarnya. Bala bila ulama mati meninggalkan dunia sebenarnya. Bala untuk kita. Pasal apa? Kita makin lama makin kejahilan ulama mati masuk dalam tanah, masuk dengan tubuh badan dia, masuk dengan ilmu dia, masuk dengan adab dia, masuk dengan akhlaknya. Kita nganga telopong tanpa ilmu. Tu. Carilah ilmu, hilangkan jahil. Kedua, beramallah dengan ilmu tersebut. Dah dapat ilmu, amal. Ni. Jangan kita biarkan. Akhir sekali, bila ada ilmu, ajarkan orang dengan ilmu yang ada. Tu. Ada ilmu, sampaikan. Tu yang Nabi kata, sampaikan walaupun satu ayat. InsyaAllah. Ya. Takat turut dan 40 dah. Betul. 65. InsyaAllah. Kita sambung. Ikut jadual biasa untuk Masjid Batu 14, ya. Tapi waktu lepas asar. Tengok kalau boleh sebelum raya kita buat, insyaAllah. Ada banyak lagi cerita, tanda-tanda malam Lailatul Qadar pun ada ni, ya. Panjang lagi cerita, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan pada Tuan Guru kami, Tuan Guru kita Datuk Ismail Kamus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga Fatihah untuk ibu saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga untuk semua yang hidup atau yang mati, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allah mantara bila ila anta halaqtani wa ala alika wa alika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir lana wa dzunuba illa anta tahasanna bi zati wal jabr wa tasanna bi malakut allazi la yamut
اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عذاب. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله نفسي وديني. بسم الله اليوم مالي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا. زجارك وجلت نارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار أنيد وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. InsyaAllah. Terima kasih yang menonton dan share. InsyaAllah. Jumpa lagi esok. Saya akan iklankan besok insyaAllah. Esok 12 hari bulan pagi surau kuliah duha pukul 9.30 pagi, surau untuk surau Mujair Kampung Paya Polisin insyaAllah pagi besok pukul 9.30. Jumpa lagi besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.